Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam pembelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2 Puisi Tradisional. Cikgu Nur Hashimah binti Yusof, guru Bahasa Melayu dari SMKA Melur. Pada hari ini, pembelajaran kita akan menyentuh berkenaan dalam buku antologi teks komponen sastra Komsas dalam buku Baik Budi Indah Bahasa halaman 5 dan 6. Okey, baik, seterusnya. Pembelajaran pada hari ini akan mencapai objektif dengan harapan murid akan dapat yang pertama, membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, memahami maksud setiap rangkap pantun, tema, persoalan, nilai dan pengajaran pantun. Yang ketiga, murid akan mengetahui makna perkataan sukar dalam pantun, dan yang terakhir, murid dapat menjawab soalan pengukuhan dengan ayat gramatis dan teknik menjawab yang betul. Seterusnya, pembelajaran pada hari ini merangkumi standard kandungan 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respons pribadi. Dan standard pembelajaran pula ialah 4.1.2 memahami dan menghayati karya puisi dengan memberikan penekanan kepada aspek maksud, tema, persoalan, nilai dan pengajaran dengan betul. Baik, seterusnya. Cikgu harap murid-murid dapat bersedia dengan buku nota atau buku catatan dan alat tulis untuk mencatat maksud bagi setiap rangkap pantun. Pada hari ini, cikgu akan menyentuh dan memilih satu pantun yang terdapat dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa ialah Pantun Alam Remaja. Baik, mari kita dengar bagaimana membaca pantun untuk rangkap yang pertama. Elok rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang. Tidak terkatakan besar hati melihat ibu sudah pulang. Baiklah, apakah maksud untuk rangkap yang pertama? Rangkap pertama, pantun bermaksud perasaan gembira yang dirasai oleh anak-anak apabila melihat ibunya pulang. Baik murid-murid, untuk pantun 4 kerat, 2 baris di atas merupakan pembayang, manakala 2 baris di bawah ialah maksud. Okey, mari kita lihat pantun untuk rangkap yang kedua. Mari kita baca bersama-sama pantun rangkap kedua. Dibawa itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang. Melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Baiklah, apakah pula maksud pantun bagi rangkap yang kedua? Maksud pantun rangkap kedua ialah kepulangan ibu menyebabkan perasaan bimbang anak-anak terus hilang. Baik murid-murid, mari kita baca pantun untuk rangkap yang ketiga. Ayam kinantan terbang mengekas, hinggap di ranting bilang-bilang. Melihat bonda pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Jadi murid-murid, apakah maksud pantun bagi rangkap yang ketiga? Maksud pantun bagi rangkap yang ketiga ialah hati anak-anak berasa sungguh gembira apabila melihat ibu pulang awal. Baik, betul anak-anak, apabila tengok je ibu balik, anak-anak tentu akan berasa gembira. Baiklah, mari kita tengok pantun rangkap keempat. Kita menari keluar bilik, sebarang tari kita tarikan. Kita menyanyi adik-beradik, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Baiklah, apa pula maksud pantun rangkap keempat? Maksud pantun rangkap keempat pantun ialah adik-beradik menyanyikan pelbagai jenis lagu bersama-sama. Baiklah murid-murid, kita teruskan ke rangkap kelima pantun. Hanyut batang berlilik kumpai,
terdampar di ujung Tanjung Jati. Bonda pulang, bapa pun sampai, kita semua berbesar hati. Baik murid-murid, apakah maksud pula bagi rangkap kelima pantun? Maksudnya ialah kepulangan ibu dan bapa menambahkan lagi perasaan gembira anak-anak. Betul? Okey, seterusnya, rangkap ke-6 pantun. Ramai orang bersorak-sorak menepuk gendang dengan rebana. Alang besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Baiklah, apakah pula maksud pantun bagi rangkap yang ke-6? Maksud pantun bagi rangkap yang ke-6 ialah hati anak-anak bertambah gembira apabila ibu dan bapa pulang dengan membawa hadiah baju dan seluar. Seterusnya, rangkap terakhir pantun, rangkap ke-7. Jadi murid-murid dapat kita lihat pantun alam remaja mempunyai 7 rangkap kesemuanya. Jadi bagaimana pula bacaan pantun untuk rangkap yang ke-7? Mahulah kami hendak melapun, lapun di bawah orang menjajah. Jangan marah, kami berpantun, budak kecil biasa manja. Baiklah, untuk maksud rangkap pantun yang terakhir ialah anak-anak meminta jangan dimarahi mereka berpantun kerana sikap kanak-kanak yang suka bermanja. Baiklah, murid-murid, selesai. Murid-murid sudah mencatat maksud pantun bagi setiap rangkap. Seterusnya, dalam aspek komponen sastera, kita akan melihat tema pantun. Baiklah, tema merupakan satu asas pokok dalam sesuatu karya. Tema biasanya hanya mempunyai satu tema. Dan tema untuk pantun alam remaja ialah kegembiraan anak-anak menyambut kepulangan ibu bapa mereka. Baiklah, seterusnya aspek sastera yang kedua ialah persoalan. Persoalan ini bermaksud merupakan perkara-perkara kecil yang mempunyai kesinambungan dengan tema. Biasanya, persoalan mempunyai satu atau lebih banyak daripada tema. Dan semakin panjang sesebuah karya, semakin banyak persoalan yang timbul. Jadi, untuk persoalan, pantun alam remaja ialah yang pertama ialah ikatan kekeluargaan yang erat, iaitu ditunjukkan antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Manakala persoalan yang kedua ialah kasih sayang dalam keluarga. Persoalan yang ketiga pula ialah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Hal ini boleh ditunjukkan kepada ibu bapa yang balik bekerja membeli hadiah kepada anak-anak. Dan persoalan yang terakhir ialah sikap anak-anak kecil yang suka dimanja. Sebetulnya memang anak-anak memang suka berbanja dengan ibu dan bapa masing-masing. Baiklah, seterusnya ialah kita akan melihat apakah nilai yang terdapat dalam pantun alam remaja tadi. Setelah kita mengetahui maksud setiap rangkap, kita perlu mengambil apakah nilai-nilai murni yang terdapat dalam pantun alam remaja. Jadi untuk kali ini, cikgu mengambil 4 nilai yang terdapat dalam pantun alam remaja. Nilai yang pertama ialah nilai bertanggungjawab. Ibu bapa bertanggungjawab mencari rezeki untuk anak-anak. Nilai yang kedua ialah kasih sayang. Nilai ini sangat penting dalam sesebuah institusi keluarga kerana ibu bapa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak dengan membelikan mereka hadiah. Namun, kasih sayang tidak semestinya ditunjukkan dengan membeli hadiah semata-mata. Seterusnya ialah nilai yang ketiga. Nilai ketiga ini ialah kemesraan. Nilai ini perlu diwujudkan untuk menunjukkan hubungan adik-beradik yang mesra antara satu sama lain. Hal ini boleh ditunjukkan pada rangkap keempat pantun, iaitu
adik-beradik menyanyikan lagu bersama-sama. Hal itu menunjukkan kemesraan hubungan antara adik-beradik. Dan nilai yang terakhir ialah nilai yang keempat, nilai pemaaf. Ibu bapa memaafkan kesalahan anak-anak kerana mereka suka bermanja. Nilai ini ditunjukkan pada rangkap terakhir pantun, iaitu anak-anak memohon supaya ibu bapa tidak memarahi mereka kerana mereka berpantun. Baiklah murid-murid, selesai untuk nilai. Jadi kita teruskan pula dengan pengajaran. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada pantun alam remaja? Baiklah, berdasarkan tema persoalan nilai tadi, apakah pula pengajaran yang kita boleh ambil daripada pantun alam remaja tadi? Baiklah, untuk pengajaran, murid-murid perlu menggunakan kata hadapan kita perlulah, atau kita mestilah, atau kita hendaklah, kita sewajarnya. Jadi biasanya pengajaran frasa-frasa berikut perlu dimulakan untuk permulaan ayat. Baik, mari kita lihat pengajaran pertama untuk pantun alam remaja. Pengajaran yang pertama ialah kita haruslah menjalankan tanggungjawab untuk memenuhi keperluan keluarga. Pengajaran ini menunjukkan peranan ibu bapa yang bertanggungjawab untuk menyediakan segala keperluan keluarga. Baiklah, pengajaran yang kedua pula ialah kita mestilah menyayangi anak-anak agar hubungan menjadi erat. Peranan ini perlu ditunjukkan, perlu dilaksanakan oleh ibu bapa untuk menjamin keeratan dan kemesraan antara ibu bapa dan anak-anak. Baiklah, pengajaran yang ketiga pula ialah kita sewajarnya menjaga hubungan yang baik antara adik-beradik agar kemesraan terus berkekalan. Hubungan adik-beradik tidak perlu dilakukan dengan perkara-perkara yang negatif, perbalahan dan berselisih faham. Jadi antara adik-beradik perlu mewujudkan hubungan kemesraan kerana kemesraan itu perlu dalam sesebuah institusi keluarga. Baiklah, pengajaran yang terakhir iaitu pengajaran yang keempat ialah kita perlu memaafkan kesalahan anak-anak kerana mereka masih kecil. Jadi sebagai ibu bapa perlulah memaafkan kesalahan anak-anak kerana mereka masih perlu dididik, masih perlu dibimbing untuk meneruskan perjalanan hidup pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya ialah cikgu akan menyentuh berkenaan dengan perkataan sukar yang terdapat dalam pantun. Cikgu percaya ada perkataan yang murid-murid tidak tahu maksudnya atau mungkin murid-murid tidak pernah dengar perkataan tersebut. Contohnya, perkataan yang terdapat pada rangkap ketiga, iaitu baris pertama, ayam kinantan terbang mengekas. Apakah maksud mengekas? Jadi maksud mengekas ialah mengais, seperti perbuatan ayam mengais pasir. Itu dipanggil mengekas. Maksud perkataan yang kedua berada di baris yang terakhir itu, hatiku besar bukan kepalang. Apakah maksud kepalang? Maksudnya amat sangat. Maksudnya murid akan berasa, anak-anak akan berasa sangat gembira. Okey. Baik, kita tengok perkataan sukar yang ketiga ialah berada di rangkap yang kelima, iaitu perkataannya kumpai. Apakah maksud kumpai? Kumpai ialah sejenis tumbuhan herba atau rumput. Dalam pantun ini, tumbuhan itu melilit di sebatang pokok. Baik, perkataan sukar yang keempat pula ialah berada pada rangkap yang keenam, iaitu celana. Apakah maksud perkataan celana? Celana bermaksud seluar. Okey, kan ramai semua orang pakai seluar. Jadi itu bermaksud celana. Celana itu seluar.
Baik, perkataan sukar yang terakhir, yang kelima ialah melapun, yang berada di rangkap terakhir, rangkap ketujuh pantun. Melapun bermaksud jerat atau perangkap kijang. Mungkin boleh juga dikaitkan dengan perangkap burung dan lain-lain. Dipanggil melapun. Okey, jadi murid-murid sudah mencatat kelima-lima perkataan sukar yang terdapat dalam pantun Alam Remaja. Baiklah. Cikgu akan menyentuh tajuk kecil yang seterusnya ialah soalan pengukuhan. Okey, cikgu akan menguji sejauh mana murid-murid faham tentang penerangan tadi, bermula dengan maksud setiap rangkap, ada nilai, pengajaran dan memberi makna. Jadi, kita akan melihat apakah soalan pertama untuk memberi pengukuhan, menambahkan kefahaman kepada murid-murid. Baiklah, soalan pertama untuk pemahaman teks ini ialah pantun Alam Remaja. Jadi biasanya soalan begini berada dalam kertas 1 bahagian B soalan yang kedua. Pemahaman teks. Jadi biasanya untuk soalan pertama, pemahaman teks, soalannya diambil maklumat yang berada dalam bahan tersebut. Contohnya untuk soalan yang pertama. Berdasarkan pantun tersebut, apakah perkara yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam rangkap ketujuh? Jadi murid-murid perlu tahu, perlu gariskan perkataan yang cikgu warnakan dengan warna merah. Perkataan yang berwarna merah itu menunjukkan apakah kehendak soalan, apakah soalan perlukan jawapan apa. Jadi apakah perkara yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam rangkap ketujuh? Murid-murid perlu merujuk kembali rangkap ketujuh pantun. Okey, apakah jawapannya? Mari kita lihat contoh jawapannya. Murid-murid perlu mengambil ayat soalan, kemudian barulah diteruskan, disambung dengan jawapan. Jadi contoh jawapan untuk soalan yang pertama ialah perkara yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam rangkap ketujuh ialah ibu bapa tidak seharusnya memarahi anak-anak yang gemar berpantun kerana anak-anak memang bersifat manja. Jadi untuk soalan yang pertama, 3 markah diperuntukkan. Untuk 3 peruntukan markah 3, murid-murid perlu memberi jawapan yang gramatis. Mari kita lihat bagaimana kriteria permarkahan untuk peruntukan markah 3 markah. Baik, kriteria permarkahan bagi soalan 3 markah ialah murid-murid akan mendapat 3 markah sekiranya murid-murid memberi isi yang cukup, lengkap dan ayat yang gramatis. Murid-murid tidak akan dapat markah penuh iaitu mendapat 2 markah sekiranya isi cukup tetapi ayat kurang gramatis atau isi tidak cukup tetapi ayat gramatis. Dan murid-murid akan mendapat hanya 1 markah sekiranya isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis. Dan 0 markah apabila murid menjawab isi tidak tepat tetapi ayat gramatis atau isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis. Baiklah, mari kita lihat apakah pula soalan yang kedua. Banyak nilai yang terdapat dalam pantun Alam Remaja. Nyatakan 2 nilai murni yang terdapat dalam pantun Alam Remaja di atas. Baik, untuk soalan kedua, biasanya soalan akan ditanya berkenaan dengan aspek komponen sastra. Maknanya mungkin soalan boleh ditanya berkenaan dengan tema, persoalan, nilai, pengajaran, gaya bahasa, latar dan sebagainya. Jadi untuk soalan ini, apakah pula jawapannya? Mari kita lihat contoh jawapan bagi soalan yang kedua. 2 nilai yang terdapat dalam pantun di atas ialah nilai kasih sayang. Selain itu, dalam pantun ini juga terdapat nilai bertanggungjawab. Jadi perkataan yang cikgu warnakan dengan warna merah itu merupakan jawapan untuk nilai. Jadi untuk soalan yang kedua,
3 markah juga diperuntukkan dengan syarat perlu mengikuti kriteria permarkahan untuk 3 markah. Mari kita lihat kriteria permarkahan untuk 3 markah. Seperti juga soalan yang pertama, kriteria untuk soalan yang kedua juga mempunyai 3 markah. Iaitu untuk mendapat 3 markah atau markah penuh, murid perlu mempunyai isi yang cukup, lengkap dan gramatis. Manakala untuk mendapat 2 markah, isi cukup tetapi ayat kurang gramatis, atau isi tidak cukup tetapi ayat gramatis. Manakala murid akan mendapat hanya 1 markah apabila murid menjawab isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis. Manakala murid tak akan dapat markah langsung apabila murid menjawab isi tidak tepat tetapi ayat gramatis, atau isi tidak tepat dan ayat pun tidak gramatis. Jadi calon ini tidak layak untuk mendapat markah penuh. Jadi seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Biasanya soalan yang ketiga ialah berkenaan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Murid-murid perlu berfikir di luar kotak dan perlu berfikir dan menjawab dengan ayat sendiri. Jadi untuk soalan yang ketiga ialah sokongan ibu bapa terhadap anak-anak sangat penting kepada mereka. Itu penyataan. Soalannya lihat di bawah. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab ibu bapa perlu memberi sokongan terhadap minat anak-anak? Untuk soalan ini, 4 markah diperuntukkan. Bagaimana pula untuk menjawab bagi soalan yang peruntukkan 4 markah? Mari kita lihat contoh jawapan untuk soalan yang ketiga. Baik, untuk permulaan soalan ini, murid perlu menjawab pada pendapat saya. Sebab soalan tadi bertanya pada pendapat anda, jadi murid perlu memulakan ayat untuk menjawab soalan yang ketiga. Pada pendapat saya, ibu bapa perlu memberi sokongan terhadap minat anak-anak kerana sokongan ibu bapa menjadi pembakar semangat kepada anak-anak untuk terus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Baik, untuk 4 markah, murid perlu memberi 2 isi lengkap dengan huraian. Jadi isi yang kedua ialah selain itu, sokongan ibu bapa juga menjadi satu doa dan keberkatan agar anak-anak terus cemerlang dan berjaya. Bagi untuk menyambung isi yang kedua, murid-murid perlu menggunakan penanda wacana. Seperti contoh tadi, cikgu menggunakan penanda wacana selain itu. Selain itu, penanda wacana lain juga murid boleh gunakan. Seperti di samping itu dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya ialah bagaimana kriteria permarkahan untuk soalan yang memperuntukkan 4 markah. Kalau tadi peruntukkan 3 markah, bagaimana pula calon menjawab untuk mendapat markah penuh iaitu 4 markah. Untuk mendapat 4 markah, murid-murid perlu menjawab isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat yang gramatis. Calon akan mendapat 3 markah apabila calon memberi isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis. Manakala calon akan mendapat 2 markah sekiranya calon memberi isi yang tidak cukup tetapi masih relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis. Dan murid akan mendapat hanya 1 markah apabila murid memberi isi yang tidak cukup tetapi mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis. Dan murid tidak akan mendapat apa markah, itu kosong markah apabila murid memberi isi tidak tepat tetapi ayat gramatis atau isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis. Baiklah, jelas murid-murid bagaimana untuk mendapatkan markah penuh bagi soalan pemahaman teks. Jadi yang seterusnya, kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini ialah
Kita sebagai seorang anak remaja yang sudah semakin matang, hargailah jasa ibu kita selagi hayat di kandung badan. Walau apa-apa pun keadaan ibu kita, hormatilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihimu. Dan akhir kata, sebelum cikgu menutup pembelajaran pada hari ini ialah, mutiara kata, orang lain boleh menghinamu, orang lain boleh merendahkanmu. Tapi ingat, ada orang tua yang akan selalu mendukung dan mendoakanmu. Lelahmu menjadi ibu semoga tergantikan dengan hidup yang penuh barakah di dunia dan di akhirat nanti. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjaga diri masing-masing dan semoga kita semua terhindar daripada virus COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.